Warahmatullahi wabarakatuh. Summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ba'athahu Allah ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi izhari haqqih wa a'la'i dinih, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da mautih, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati insya-Allah sekalian. Pertama, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita taufik dan hidayah. Pertamanya, dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita semayang fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya di antara maghrib dan isyak Allah kekalkan taufik dan hidayah pada kita untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri kita kelak di akhirat dan menjadi asbab keridaan Allah SWT, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita sambung pengajian kita bab yang terakhir, penutup bagi kitab ini. Tak tahu khatam ke tidak, kita tengok pada malam ini apa keputusan yang Allah telah tetapkan pada kita. Kita masuk pada nuktatun fi fadlil haji wal umrati. Tiba situ. Kalau Jawi 81. Kalau Rumi ni wallahu alam. 207. Ada yang 207, ada yang 21 berapa. Tengok masing-masing. Tapi dia punya tajuk dia Nuktatun fi fadlil haji wal umrati. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Nuktatun fi fadlil haji wal umrati. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan haji dan umrah. Jadi sebelum ni kita sedikit sebanyak telah membicarakan tentang haji dan umrah dan segala rukunnya yang ringkas-ringkas. Dan pada hari ini Syekh ni datangkan pada penutup bab ini, iaitu kelebihan pada orang yang mengerjakan haji dan umrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral hajja wal mu'tamiri ila yaumal qiyamati. Artinya, barang siapa keluar ia daripada rumahnya padahal mengerja haji atau mengerja umrah dan mati ia masa dia pergi keluar haji tu nak buat umrah tu, dalam dia buat haji dan umrah, Allah ambil nyawa dia, mati ia, nescaya mengurniakan Allah Ta'ala baginya pahala orang kerja haji dan pahala orang umrah dengan sempurnanya hingga hari kiamat. Besar tak pahala dia? Besar. Jadi sebab tu kita kena cemburu apabila seseorang sedang mengerjakan haji dan umrah, meninggal pula dia. Itu tanda qabuliat, tanda penerimaan yang sangat besar. Sebab fadilat dia akan mendapat pahala selama-lamanya sehinggalah berlakunya hari kiamat. Dia mendapat pahala yang sempurna mengerjakan haji. Ada tak berani nak doa mati ketika buat haji? Takut semua nak pergi umrah lah kan. kan doa kan semua dah takut nak pergi umrah. Saya takut lah, saya dah doa saya nak mati umrah, takut lah mati dia. Jadi kita kena sedia sebenarnya. Apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mati pada ketika itu, ni satu dipanggil rizqun karim, rezeki yang mulia. Mati di tanah suci sedang beribadah, dan banyak lagi kelebihan bagi orang yang mengerjakan haji. Kemudian dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi zamban man waqafa bi'arafata fazanna anna Allah lam yaghfir lahu. Bermula sebesar-besar manusia daripada jahat. Bermula sebesar-besar manusia daripada jahat dosa. Nak bagi tahu sebesar-besar dosa bagi manusia. Sebab dia baca kaedah terjemah lafzi, dia jadi macam ini. Tapi sebenarnya nak bagi tahu sebesar-besar dosa manusia ni, iaitu mereka yang wukuf dengan bumi Arafah, maka zon, dalam hati dia ada prasangka, kata zon, dalam hati dia ada prasangka bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun ia baginya. Jadi dalam hati dia ada syak, Allah ampun ke tak ampun, Allah ni tak ampun dosaku. Dia bersangka buruk dengan Allah. Dia kata dosanya tak diampunkan, maka Allah Ta'ala tak mengampunkan dosanya. Sebab tu apabila kita mengerjakan haji dan umrah, hati kita kena tulus, hati kita kena betul. Jangan ada fikir apa-apa pun. Sebab tu di bumi suci, di tanah haram ini, tempat mustajab amal. Dan segala ganjaran-ganjaran pahala kalau kita buat satu amal, kalau di Masjidil Haram, maka akan digandakan setiap amal kita 100,000 kali ganda. Kalau kita sikit subhanallah di surau Haji Leman ni, kita dapat 10 ya. Sebab ganjaran yang paling kecil Allah bagi 10 kali ganda untuk satu amal. Tetapi apabila kita berada di Masjidil Haram, maka dengan satu tasbih
kita akan diganjarkan pahala 100,000 kali ganda pahala. Sebab itulah kita kena buat banyak kebaikan apabila tiba di bumi suci, iaitu di tanah haram. Jangan kita ada prasangka. Apabila kita prasangka, berat keadaan kita di sana. Kalau kita buat kesalahan, lipat kali ganda pula jadinya. Sebab tak boleh ada sangka-sangka apabila kita di Mekah. Tengok buruk orang pun tak boleh. Dekat sana kan macam-macam orang kan. Tengok orang ni, orang tengok perangai dia. Kena pula kita pergi dengan orang Indonesia. Kan bab makan dia biasa lah. Sekali dia ambil telur 5 biji. Kan dia macam gitulah. Jadi dia memang macam gitu. Jadi kita sangka baiklah. Dia memang dia makan hari-hari macam itu. Kita ikutlah. Kadang-kadang jumpa pula dengan kelakuan-kelakuan yang kurang enak dipandang, kita biarkan. Kita doa pada Allah. Ini ujian bagi kita. Kita pun tak tahu yang kita punya umrah diterima ataupun tidak. Tapi dengan husnuzan, sangka baik, mudah-mudahan umrah dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu penting kita kena husnuzan, bersangka baik. Dan sabdanya lagi, sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baiti falam yarfus walam yabsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladashu ummuhu. Kalau ada kitab tak dibagi, tambah bagi dia. Artinya, barang siapa man hajja, barang siapa haji ia akan ini Baitullah. Mana haji di Baitullah lah. Dia pergi kat Mekah buat haji. Maka tiada jima' ia. Dia tak buat jima'. Mana dia tak buat satu perkara yang keji, iaitu jima' lah. Mana dia tak bersetubuh dengan suami isteri. Bukannya yang haram tu memang jelas haram lah. Dia cerita suami isteri. Kan buat haji kan lama. Tak? Ada bilik barokah kan suka cari bilik barokah kan. Jadi siapa yang dia pergi haji kemudian dia tak jima' dengan isteri je, dan tiada derhaka ia di dalamnya, mana tak langgar pantang larang ihram. Dalam haji semua pantang larang, semuanya dia tak langgar. Nescaya keluar daripada segala dosanya seperti hari yang beranak akan dia oleh ibunya. Ini dikatakan seperti mana bayi yang baru lahir ni. Siapa buat haji, umrah, sekiranya diterima, maka ganjaran dia seperti mana dianya bersih, dosanya seperti mana bayi yang baru lahir, fitrah. Mana balik tu keadaan dia suci. Sebab tu kalau kadang kita tengok orang Mekah balik, sejuk tengok muka kan. Kalau seminggu dia tak datang sembahyang Jumaat, seminggu dia datang sembahyang Jumaat, hilang suci dia tu. Sebab tu apabila dah pergi Mekah balik tu, teruslah berhubungan dengan masjid. Jangan tinggalkan. Ni kadang-kadang dia dah pergi haji umrah, lepas tu dia kata letih lah. Dah melengkar je kat rumah. Masa dekat Masjidil Haram tu, sebelum waktu semayang dah tercogat kat depan Kaabah lah. Kan? Tapi balik je bongek, balik je rombau, balik je kat Haji Leman tengok dia lah yang masbuk sekali. Ni yang tak betul tu. Nampak lah. Ini yang tak betul tu. Sebab tu dia kesan dia macam apa yang kita buat amal pada ketika kita buat haji dan umrah tu, itu yang kita nak praktikkan pada ketika kita kat tompek kita masing-masing.
Sama juga bulan puasa. Bulan puasa kan, wah kita lama kat masjid bertarawih. Sekarang ni habis di isyak, buntut pun dah panas. Bila nak balik, tak tahan dah. Inilah cucu ada kat rumah lah, menantu nak balik, nak masak lah. Macam-macam. Tapi masa tarawih tu hari tu, okey. Lepas tarawih, tadarus pula lagi. Tak? Lepas tadarus tu, macam-macam amal dia buat. Baca Quran sendiri pula. Boleh pula. Tapi pada bulan yang lain, panih buntut tengok jam, tak boleh dah lambik dah ni. Inilah. Ini dia punya, kita nak tengok kesan Ramadan kita, tengok pada bulan yang lain. Itulah sebenarnya Ramadan kita sebenarnya. Sebab tu hari ni kita kena usahakan pertingkatkan lagi amal kita. Sebab tu haji yang mabrur ialah haji yang mana satu orang dia balik di istiqamah dengan apa yang diamal pada ketika dia di bumi Mekah dan Madinah. Sejauh mana dia nak cepat masuk Masjidil Haram, nak duduk ke tempat yang depan Kaabah. Begitu juga hari ni, bagaimana nak berlumba-lumba nak duduk di saf pertama. Hari ni tak nak, tak apa, tuan nak duduk depan. Padahal membiarkan orang dulu buat kebaikan dalam usul fiqh makruh. Sebenarnya yang buat kebaikan kita lah dulu buat kebaikan. Itu dia. Dan kemudian lagi dia kata, dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kaffaratul lima bainahuma. Bermula umrah yang pertama hingga umrah yang kedua, iaitu kafarah ataupun kifarah. Melayu cakap kifarah, bahasa panggil kafarah. Kafarah ni apa? Dipanggil kafarah ni adalah denda. Denda. Satu kafarah bagi dosanya, yang antara keduanya kafarah ni penghapus dosa lah. Maknanya denda dia sebagai kafarah, bagi dia sebagai denda dia tu. Mana dijadikan amal umrah dia tadi tu sebagai tebusan pun boleh. Mana tebusan denda tu, bayar saman senang cerita. Umrah, pada umrah yang pertama dan umrah yang kedua itu adalah dia bayar saman dia yang telah lalu. Dia kan banyak buat dosa sebelum ni. Sebelum buat umrah kan dia banyak dosa. Dosa tu kira kafarah lah. Mana denda lah, saman, AES tak perasannya. Kan AES tak perasan kadang-kadang. Langgar. Nak tak nak syukur, kau tak syukur ke? Kena bayar. Tak bayar kan lesen tak boleh hidup. Kena bayar, tak syukur pun nasib lah. Saya tak perasan pergi JPJ tu pula. Tanya. Cuba cakap JPJ. Saya tak perasan lah AES tu. Layan tak agak tak layan. Jadi begitu juga kita, kadang-kadang kita tak perasan atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita tak teliti percakapan kita elok-elok. Jadi moga-moga dengan amalan umrah yang kita buat menjadi satu tebusan bagi diri kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Yang paling besar sekali, sebenarnya yang paling besar sekali ganjaran adalah pengampunan dosa. Bukan pahala pun. Penghapus dosa yang paling besar daripada pahala. Kalau dapat pahala, dosa tak diampun, apa guna Tak ada guna. Sebab tu paling besar sekali ganjaran ialah penghapus dosa. Dan sabdanya lagi, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hijjah. Ni yang semua kerja ni. Semua betul-betul kerja. Package pada bulan ni yang paling mahal sekali ni. Kerana apa? Bermula satu umrah pada bulan Ramadan. Al-umratu fi Ramadan. Ta'dil hijjah, iaitu menyamai ia akan satu haji. Itu yang package gila-gila. Masa ketika bulan
Ramadan tu mahal sebab ganjaran dia besar. Tak apalah. Sebenarnya tak apa. Mahal-mahal pun setiap apa yang kita belanjakan semua sebenarnya masuk dalam akaun kita balik. Kita nampak duit tu pergi ke travel. Kan? Nampak duit pergi travel. Sebenarnya tidak. Duit yang kita belanja ke travel tu dapat kek kita balik. Jangan risau. Sebab tu apabila kita korbankan sesuatu kerana Allah, jangan kita fikirkan tentang banyaknya kita korban. Sebab tu jangan tengok kita punya korban tu. Kalau kita tengok, ini yang menyebabkan kerugian bagi seseorang itu kerana datangnya kepada tidak ikhlas dalam beribadah. Dan sabdanya lagi wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bermula haji yang mabrur. Makbul tu mabrur. Makbul tu yang diterima lah. Diterjemahkan mabrur tu makbul. Makbul tu bahasa Arab juga. Mabrur tu bahasa Arab juga. Jadi senang cerita haji yang diterima. Makbul tu terima lah. Jadi bermula haji yang diterima, tiada baginya balasan melainkan syurga yang layak. Selayak-layaknya ganjaran bagi orang yang buat haji, syurga je layak dia. Yang lain semua tak ada, tak standard. Kan? Gunung Omeh ke, istana ke ada kat dunia ni, semua tak layak. Semuanya low quality. Yang paling besar sekali ganjaran bagi orang yang layak bagi orang yang mengerjakan haji, iaitu syurga. Yang mana kekal ganjaran selama-lamanya. Dan sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum sikit air. Bismillah. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Innal hajara yaqutatun min yawaqitil jannati fa inna allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati walau 'ainani wa lisanun yantiqu bihi wa yashhadu liman istamalahu bihaq wa sidqin. Artinya bahawasanya Hajar Aswad, batu Hajar Aswad tu. Hajar tu batu, Aswad tu hitam, batu yang hitam tu yang kita cium tu Hajar Aswad, yang sehingga menghitam dia. Kita panggil Hajar Aswad, batu hitam. Batu hitam yang kita cium, yang dapat cium lah, siapa dapat cium tu, iaitu satu permata daripada segala permata syurga. Dari segala permata syurga, maka bahawasanya Allah Ta'ala membangkit ia akan dia pada hari kiamat baginya. Baginya itu dua mata dan lidah yang berkata ia dengan dia. Dengan dia mana? Dengan mata dan lidah itu. Dan naik saksi ia bagi mereka yang istilam. Bukan ihtilam. Tu bahaya baca tu. Istilam tu isyarat tu. Istilam kita cium. Istilam kucuk ke, kita pegang, kemudian kita cium kat tangan ke, isyarat ke, itu istilam. Kalau ihtilam lain. Ihtilam tu ihtilam tu. Jangan main. Salah sebut jadi lain maksud istilam. Jadi siapa maka yang istilam dia akan batu itu dengan sebenar imannya, dengan iman yang benar dan tauhidnya, dan dengan benar ikhlasnya, maknanya buat dengan ikhlas. Dan buat dengan ikhlas. Dan berkata Mujahid,
bahwasanya segala mereka yang datang mereka itu kerja haji, berjumpa akan mereka itu oleh malaikat, maka bersalam mereka itu malaikat atas segala orang yang menunggang unta, dan berjabat tangan mereka itu, iaitu malaikat bersalaman akan segala orang yang menunggang himar, dan berpeluk-peluk mereka itu dengan orang yang berjalan kaki. Jadi malaikat semua bersalaman dengan orang yang mengerjakan haji dan umrah sebenarnya. Siapa yang buat haji dan umrah, malaikat akan bersalaman dengannya, berjabat tangan dengannya dan memeluknya. Nak bagi tahu kemuliaan. Mana nak bagi tahu malaikat sentiasa bersama dengan dia ketika dia melakukan ibadah haji dan umrah. Maknanya malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat maut tu memang hari-hari dia duduk. Lari macam mana sekalipun, dia tetap datang dengan kita. Itu memang selalu datang. Yang satu lagi apa? Raqibun atid, itu pun sama. Dia sentiasa bersama dengan kita. Sebab Allah sebut, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah berkata seseorang itu melainkan ada dua malaikat di kaki kanan raqib dan atid mencatat segala amalan percakapan dia. Maknanya malaikat raqib atid ni, kalau kita tak pergi umrah pun dia ada. Malaikat maut pun sama. Walaupun kita tak buat umrah, datang dia tengok. Dah sampai masuk belum ni? Tengok, Faizal. Hijau lagi. Pergi tempat lain. Kan, sampai merah dia tarik hijau, apa nak buat? Kan, dah sampai masuk. Tapi yang dimasukkan malaikat tu, malaikat membawa rahmat. Malaikat rahmat bersama-sama dengan kita tatkala kita mengerjakan haji dan umrah. Sangat ramai, sangat banyak. Sebab apa kita mirip-mirip ibadah seolah-olah seperti mana malaikat beribadah. Setentang langit di Kaabah dengan langit di atas, iaitu Baitul Ma'mur. Dia panggil Baitul Ma'mur. Langit ni setentang dengan Kaabah. Di situ Baitul Ma'mur, ribuan malaikat yang tawaf tak henti-henti. Orang yang pertama, malaikat yang pertama tawaf, dia takkan jumpa giliran dia sampai bila-bila. Nak bagi tahu ramainya malaikat tawaf. Malaikat yang pertama tawaf takkan jumpa lagi giliran dia. Nak tengok berapa ramai malaikat akannya. Makhluk malaikat ni ramai. Dan tersebut pada khabar bahwasanya Allah Ta'ala beri janji ia akan Baitullah, bahawa menghaji akan dia pada tiap-tiap tahun oleh 600,000 manusia. Nak bagi tahu memang tiap-tiap tahun tu. Ini perkhabaran lah. Maka jika kurang mereka itu daripadanya, mencukupi akan mereka itu daripada malaikat, bahwasanya Kaabah dihasyarkan akan dia seperti pengantin yang diarak akan dia. Dihasyar, digemparkan akan dia oleh malaikat-malaikat. Walaupun tak ada orang yang tawaf, tapi Allah tampungkan dengan malaikat. Sebab tu di Kaabah tu sentiasa ada makhluk yang tawaf. Tak manusia, jin. Masa tu hari manusia je yang kena COVID. Tapi jin tak kena COVID. Dia tak ada custom Dia tak ada immigration Dia tak perlu buat visa, tak tahulah alam dia kan. Alam dia kita tak tahu. Walaupun kita nampak Kaabah begitu kosong dengan manusia, tapi ketahuilah bahawa ada satu lagi makhluk yang dipanggil makhluk yang tertanggung atas di Islam, iaitu makhluk yang bernama jin. Sebab jin juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala hukum
yang diturunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi balik daripada Taif, setelah Nabi dibaling dengan batu, masa di Taif seorang je beriman. Seorang je beriman. Nabi buat dakwah kena baling batu tu, seorang je daripada orang Taif beriman, iaitu yang bernama Hazrat Addas radhiyallahu an. Itu pun daripada golongan hamba, bukannya menteri, bukan apa. Dia seorang je. Dia yang beriman. Balik, Nabi bergerak, tiba di Wadi Nakhl, Nabi bersama dengan Hazrat Zaid, maka Nabi telah semayang subuh di Wadi Nakhl, dan Nabi telah mendapati di belakang Nabi ramainya jemaah-jemaah. Rupa-rupanya jemaah mana? Jemaah daripada jin. Jemaah daripada jin telah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah Allah bagi tahu, ya Muhammad, kalau orang Taif tak nak dengar apa dakwah kau tadi, semua tak nak peluk Islam, makhluk aku ni ramai, janganlah kau risau. Kan? Maka Allah kata, makhluk aku jin ni ramai, semuanya beriman pada aku. Allah bagi tahu, jangan sedih. Tak nak bagi tahu, jin juga diwajibkan untuk mengerjakan haji dan umrah. Dia juga akan dihimpunkan besok di padang mahsyar. Dan bahawasanya Kaabah tu dihasyarkan akan dia seperti pengantin yang diarak akan dia. Maka tiap-tiap orang yang haji akan dia bergantung ia dengan kelambunya, dan berjalan mereka itu di belakangnya hingga masuklah ia akan syurga, dan masuklah mereka itu sertanya. Allahumma dakhilna jannata ma'ahum bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama mereka tanpa hisab. Amin. Wallahu a'lam. Tamatlah kitab ni. Alhamdulillah. Kitab tu tamat pada itu. Tamat pada 6 Syawal tahun Hijrah 1346, yang menghimpunkan akan ini usul tauhid fi ma'rifati tariqil iman li Rabbil Majid, oleh seorang fakir yang mengaku dengan dosa dan taksir, Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari Al-Syahid. Allahumma ighfir lana, amin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyaikhina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuk awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja indana wa afuka anna aqrabu ilayna. Ilahana zunubana laha ghayatun wa karamuka la ghayata lahu. Ilahana in kunna la naqdiru ala taubati fa anta taqdiru ala maghfirati. Ilahana inna zunubana saghiratun fi jambi afwika wa in kanat azimah fi janbi nahyika. Allahumma ya man satara zallati wa gharafa sayyati wa abdala hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jauh ini tak ada terjemah. Mudah-mudahan Allah terimalah segala apa yang telah kita pengajian, dan beliau ada kata-kata hujung Syekh
daripada pengarang asal dia mengatakan yaqulu raji ghufrana musawi musahhihuhu musahhihuhul haqiru Yusuf Rawi, berkata orang yang mengharapkan keampunan segala perbuatan dosanya dan sebagai pentashih buku ini iaitu Yusuf Ar-Rawi. Alhamdulillah jalla jalaluhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Telah sempurnalah dicetakkan kitab yang indah ini yang terkandung di dalamnya fardu-fardu ahkam ad-dini yang diberi nama akan dia usulul tauhid, pada menyata mengenal beberapa jalan beriman akan Tuhan Al-Majid, ialah karangan Hadratul Ustaz Al-Alim Al-Syekh Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari yang terkenal dan masyhur dengan nama Tuan Husin Kedah. Nafa'anallahu bi'ulumi fid darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat di atas ilmu yang beliau karang ni di dunia dan juga di akhirat, iaitu pada mutba'ah United Press ni Jawi ini rasa nama syarikat ni. Betul tak? Nama syarikat Pulau Pinang, dan adalah tarikh selesai cetaknya semula pada 11 hari bulan Jamadil Awal sanah iaitu tahun 1393 Hijrah. Ala sahibiha afdalus salati wa azka tahiyyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada pemilik kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah tu, wallahu a'lam. Sempurnalah kitab ni pada hari ini, khatamlah kita, insya-Allah pada bulan yang akan datang, minggu yang akan datang, masuklah kita pada kitab baru, iaitu bawalah kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani bin Yahya, satu ulama Johor. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Ngam ngam, cantik, alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.